taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada tengah hari ini, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada dalam keadaan sihat wal afiat, di samping ada ahli keluarga kita yang telah diuji dengan pandemik COVID-19 ini. Dan marilah sama-sama kita mematuhi peraturan-peraturan SOP yang telah ditetapkan insya-Allah. Sebab tasarruful imam 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Para pemerintah bila mereka mentadbir, mereka melihat kemaslahatan kepada rakyatnya. Apa yang terbaik untuk dilaksanakan, itulah ciri-ciri pemerintahan yang terbaik. Jadi bagi rakyat juga kita kena patuh segala apa yang ditetapkan oleh pihak pemerintah. Walaupun kadang-kadang tak berkenan dengan jiwa kita, tapi kita terpaksa ikut sebab taat kepada pemerintah juga salah satu perintah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kesempatan masa yang singkat ni tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala saya nak bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedap pula duduk atas kursi ni. Tapi sebab badan besar jadi sempit juga. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada sanad Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah seperti mana tuan-tuan belajar, namanya Abdurrahman, nama dia Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Asal namanya Abdul Syams, hamba matahari, maka Nabi tukar kepada Abdurrahman. Nabi bagi nama kepada para sahabat mengikut nama terbaik. Sebab kata Rasulullah, khairul asma', sebaik-baik nama ma'ubbida wa ma'hummida. Apa yang ada depannya abdu, apa yang ada hamdu. Jadi letak nama anak cucu kita mesti ada depan tu Muhammad, ataupun Ahmad, ataupun Mahmud, ataupun Abdurrahman, Abdul Jalil, Abdul Karim dan sebagainya. Jangan pula yang tak ada nama Tuhan kita letak Abdu pula. Tu tak boleh lah. Kena letak nama Allah, Asmaul Husna tu, letak Abdu kat depan dia. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu antara sahabat Rasulullah yang pada zaman Nabi hidup ataupun pada hayat baginda, dia ni seorang yang paling miskin sekali. Bukan miskin. Ada orang tanya, apa beza fuqara dan masakin? Kita panggil fakir miskin. Apa beza fakir dengan miskin? Kita banyak silap kita kata fakir itu lebih miskin daripada miskin. Hakikatnya miskin lagi miskin dari fakir. Mana nombor satu fakir, nombor dua paling teruk miskin. Miskin tu. Dan orang miskin pula ada dua kategori. Jenis yang suka minta-minta. Tolong saya minta bantuan dan sebagainya. Ada yang malu minta. Dia nak tapi dia malu. Maka dua-dua ni kita kena bantu tuan-tuan. Cuma yang pertama tu mungkin dia minta sebab mungkin keperluan dia. Yang kedua mungkin dia perlu juga tapi dia masih lagi ada muruah. Sebab bila kita minta ni tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala satu benda yang mengaibkan kita sebenarnya. Itu sebab Nabi kata yadul ulia khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cuma pada masa kita sekarang tuan-tuan, orang minta, dia bukan setakat minta, dia order tu. Dia minta bantuan, dia order. Ni kicap ni mesti kicap jalin. Maggi ni Maggi kari. Ni minta sesa-sesa. Bagi orang biasa atau bantuan tahu lah. Macam baru ni kita atau bantuan PKPD Manjul. Memang kita offer nak hantar bantuan tapi mereka pilih. Nak pamper, jangan pamper jenama ni. Nak jenama pet-pet. Ni susu tali minum susu, nak susu gini. Dia pula dimang pula untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal boleh pakai je pamper mana-mana. Tidak ada alergik. Cuma kita kadang-kadang tak sedar. Kita susah bila dibantu, maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bukan setakat miskin. Dia seorang sahabat yang banyak lapar daripada kenyang. Sama macam Rasulullah. Rasulullah sehari lapar, sehari kenyang. Sehari lapar, sehari kenyang. Tapi Abu Hurairah, laparnya dia ni sampai tahap dia jadi sawan tuan-tuan. Jadi sawan. Maksudnya luar biasa lapar dia. Kita kenyang jadi sawan. Dia lapar jadi sawan. Sebab apa? Kelaparan. Disebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan juga ashabus sunan yang meriwayatkan hadis menceritakan bagaimana sifat dalam kitabnya Al-Imam Siyaru A'lamin Nubala Al-Imam Adz-Dzahabi menyebut kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Tetapi selepas Nabi wafat, selepas pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Hurairah bertukar menjadi seorang yang sangat kaya. Bukan miskin dah, kaya.
Kayanya dia tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala ada satu hamba abdi dia, tugas hamba tu menghimpunkan biji-biji kurma. Ada riwayat kata kerikil-kerikil batu. Letak dalam satu uncang ada 1000 biji kerikil. 1000 biji. Sayyidina Abu Hurairah ni kerja dia akan ucap astagfirullah, buat keluar. Astagfirullah, itu kerja dia. Astagfirullah. Habis dalam uncang, hambanya ambil, letak dalam uncang balik. Itulah dia istighfar. Bahkan mengikut riwayat, dia beristighfar kepada Allah alfa marrah, 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Kita 3 kali. Selepas solat tu kita kira wali dah. Kira hebat sangat dah. Kita kata wali dah aku ni. Padahal baru 15 kali. Itu belum kira yang terlupa lagi, silap kira dan sebagainya. Abu Hurairah istighfar 1000 kali. Dan Abu Hurairah ikut riwayat dikatakan bahawa dia antara sahabat Nabi yang kaya dengan sebab apa? Dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara doa Nabi ajar ataupun Nabi bacakan kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah minta kepada Rasulullah agar doa supaya manusia bila tengok dia suka. Siapa pun tengok dia suka. Yang tak suka Syiah je. Syiah tak suka Abu Hurairah. Sebab apa tak suka? Sebab dia kata Abu Hurairah ni menolak arahan Sayyidina Ali untuk jadi gubernur Madinah. Tapi bila pemerintahan Sayyidina Muawiyah, dia terima pula pangkat gubernur tu dan jadi gubernur Madinah. Maka Syiah tak suka. Itu panjanglah bahasan, cuma kita nak sebut hadis yang kita nak baca pada hari ini. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ataupun bahasanya Rasulullah bersabda, idza matal insan, bila seorang manusia tu mati. Ni hadis yang biasa kita dengar. Cuma kita nak ulang kaji dan kita nak ulang siap dan ulang muhasabah diri kepada saya terutamanya dan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah yang hadir pada hari ini. Bila mati seorang manusia, baru ni sahabat tuan guru kita mati, Ustaz Syarifuddin Asri, meninggal dunia. Sebelum tu pula anak kepada sahabat sekolah saya aksiden di Penang, meninggal. Sebelum tu juga tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, seorang guru bapa kepada bekas pelajar kami Salahuddin, ayah dia nama Zul, Abang Zul yang mengasas Mahat dekat Taman Meru tu, meninggal dunia. Kanser. Ustaz Syarifuddin, kanser. Yang seorang lagi aksiden. Kalau kita ada friend yang ramai dalam Facebook, macam abang orang, friend ramai, kita akan dapat tengok peristiwa mati ni banyak kali. Banyak kali. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Ataupun kita berasa kita boleh panjang hidup lagi. Ada seorang hamba Allah, dia derma pada Baitul Diab. Dia kata, tolong Ustaz, tolong doa. Ni orang sangka baik. Dia tak tahu Ustaz ni banyak dosa. Tapi orang sangka baik. Tolong doa mak saya supaya sembuh. Mak saya dalam ICU sekarang COVID. Saya kata insya-Allah kita baca doa lah yang doa Nabi ajar, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiha shifaan ajilah atau kama qala. Sebut. Esok kan dia balas balik. Dia tahu pula, Ustaz, mak saya mati dah. Mak saya mati. Kerja mati ni, kita seolah dapat berita mati ni seolah. Dulu masa saya kecil duduk di Balok, satu benda yang sangat takut kalau dengar bunyi geduk tu. Tup, tup, tup. Dia bukan nak azan. Kerana tak ketuk untuk azan. Ketuk untuk tanda orang mati. Lepas tu dia akan bunyi ketam. Tahu ketam? Ketam papan tu. Kiau. Tu bunyi kita rasa meremang bulu roma ni. Siapa pula mati ni? Meremang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seorang manusia tu mati dan kita confirm akan mati tuan-tuan. Confirm akan mati. Bila sihat ke, tua ke, sakit ke, tak sakit ke, semua. Sebab kata Imam Tirmizi dalam kitab Bahrul Mazi, bila kita lahir je, itulah tanda kita akan mati. Satu. Yang kedua dia kata bila kita lahir, beserta kita ada 99 jalan untuk mati. Mana orang sangka COVID boleh menyebabkan ramai orang mati kat Malaysia. Mati pula ratusan dah sekarang setiap hari. Mana orang sangka? Tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian tuan-tuan Allah kata lagi, kalau kamu duduk dalam binaan yang kukuh sekalipun nak lari pada mati, kamu takkan dapat lari. Sebab malakul maut boleh bertemu di mana saja kita berada. Kita makan suplemen hari-hari, kita rasa kita sihat. Hari-hari jogging, kita rasa kita sihat. Tapi kita mati sebab kena langgar, tuan-tuan macam Allah SWT, bukan sebab penyakit. Maka itulah disebut Imam Tirmizi, 99 jalan mati. Yang paling last sekali kalau kita mampu lewati 98 tu,
Satu yang tak boleh kita lawan, iaitulah namanya tua. Tak boleh lawan lah tuan-tuan. Tak boleh lawan yang tu. Sebab kita semakin tua, dulu nampak muda, sekarang dah tak pun nak muda dah. Akhirnya kita akan pergi meninggalkan dunia ni. Bila kita mati, inqata, telah terputus. Putus terus. Tak boleh nak buat amalan. Amaluhu illa min thalathah. Kecuali 3. Kita tak boleh nak semayang, tak boleh nak zakat, tak boleh nak sedekah, tak boleh buat haji, tak boleh nak umrah, tak boleh nak senyum, tak boleh nak tu, tak boleh begian-begian. Amalan inqata, putus terus. Qata mana? Kerak. Tak boleh sambung dah. Inqata amalu illa min thalath. 3 benda. Yang 3 benda ni kalau kita buat, sangat manfaat kepada kita. Orang kata senyum kita mati tuan-tuan. Kalau dapat 3 benda kita buat. Dapat 3 ni kemah-keming. Dapat salah satu pun hebat dah. Apa dia? Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah yang dia buat. Kata ulama, masuk sini, wakaf. Wakaf. Wakaf yang kita buat. Tuan-tuan buat surau Datuk Abu Hasanuddin almarhum. Tuan-tuan buat komplek Raudhatul Jannah. Yang tuan-tuan keluar duit 10 sen, 1 sen. Itu kita sebut sebagai sedekah jariah. Selagi mana masjid ataupun surau ni ada, komplek ni ada, tuan-tuan matilah. Kalau tuan-tuan mati, maka pahala itu akan berdesuk masuk seperti mana satu peristiwa disebut dalam kitab. Bagaimana seorang ulama, dia ni berjalan. Bila berjalan, dia berjalan pada waktu malam. Dia terlalu dekat dengan sebuah perkuburan. Kita tabat lahum tak lalu kat kubur malam-malam. Kalau lalu, ayat kursi terus kita baca. Padahal, kita baca apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum kepada wahai penduduk-penduduk negeri ni. Antumus sabiqun wa nahnu lahikun. Kamu dulu pada kami akan follow kamu nanti. As'alullah, kami mohon kepada Allah. Lana walakumul afiyah. Kepada kami dan kepada kamu keselamatan. Itu doa. Tak gerti bahasa Arab, bahasa Melayu. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Dia jawab tuan-tuan. Cuma kita tak dengar. Kalau kita dengar, mana kita dah masuk di situ juga tuan-tuan macam Allah SWT. Maka tuan-tuan macam Allah, lalu dekat kubur tersebut, akhirnya duduk dekat dengan kubur. Sebab Nabi suruh perintah kita pergi kubur. Cuma ni SOP dia, tak boleh pergi kubur. Tu pun ada orang marah dah. Marah. Raya tak boleh pergi kubur tuan-tuan macam Allah SWT. Akhirnya, dia sampai dekat dengan kubur tersebut, dia duduk dan muhasabah. Duduk isap diri, berzikir, tiba-tiba dia tertidur. Bila tertidur tuan-tuan macam Allah SWT sekalian, apa yang terjadi? Dalam mimpi tersebut dia melihat manusia dalam kubur tu pakat keluar belaka daripada kubur. Masing-masing keluar daripada kubur dan mencari cahaya-cahaya yang banyak. Ambil cahaya, orang masuk dalam kubur. Ambil, orang masuk. Kecuali seorang makcik yang duduk dalam kubur, cahaya tu berdesuk masuk, zup, masuk dalam kubur. Ini kisah yang disebut oleh ulama dan peristiwa ni tak berlaku pada semua orang. Kecuali kepada kekasih-kekasih Allah SWT. Saya dengar ceramah daripada Al-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Guru kepada guru kami, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kisah bagaimana Imam Rifai, waliullah yang cukup hebat. Dia pergi ke Masjidin Nabawi. Dia boleh bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang gharib, pelik, tapi tidak kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sama juga macam si fulan tadi, waliullah ini. Dia pun pergi interview makcik tadi. Dia kata, "Makcik, apa hebat kamu ni? Orang lain semua keluar ambil apa?" Dia kata, "Ambil pahala yang orang hadiah kepada kami ambil. Tapi yang saya ni sebab apa?" Yang ketiga nanti saya cerita pada tuan-tuan. Nanti tunggu, jangan pergi ke mana-mana. Ada ketiga, sebab apa? Dia dapat cahaya yang banyak masuk, pahala yang banyak masuk. Kita tumpu pada yang pertama, wakaf kita. Wakaf. Sehari kita wakaf RM1, RM2. Masya Allah, tabarakallah, kesannya cukup besar tuan-tuan macam Allah kepada kita. Lebih-lebih lagi dalam bab ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, "Dau, berubatlah mardakum, penyakit kamu wahai manusia, bis sadaqah, dengan sedekah." Berubat penyakit kita dengan sedekah. Kalau sakit, berubat dengan sedekah. Ada seorang bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya sakit ya Rasulullah." Nabi kata, ni Dr. Zahazan sebut waktu dulu, waktu forum dekat sini dulu.
Saya sakit ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, balik dan sedekah. Dia pun balik sedekah. Datang pula esok harinya dia kata, ya Rasulullah, saya sakit lagi. Nabi kata balik dan sedekah. Mari kali kedua dia kata, ya Rasulullah, masih lagi sakit. Nabi kata balik dan sedekah. Kali ketiga dia balik dan sedekah. Kali keempat datang dia kata, ya Rasulullah, saya sembuh dah penyakit. Dari sudut logiknya tuan-tuan, apa kena mengena sedekah dengan penyakit? Tapi rupa-rupanya benda yang kita tak boleh fikir di akal bukan tak boleh terjadi. Sama juga macam isu COVID. Kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada orang pelikih, kita buat solat ajak orang pelikih. Kita solat bermunajat orang pelikih. Sedangkan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala di sana ada kelebihan yang besar yang Allah sang pencipta penyakit dialah yang akan menyebabkan ataupun diangkat penyakit tersebut kembali insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, au ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariah kita buat alhamdulillah. Tuan-tuan kena buat satu tabung subuh nama dia. Baru ni waktu saya lancar dana PKPD Manjui, ada seorang makcik dia minta imam di Kampung Tinggi Selangor post. Dia pun imam tu post pada saya tabung buluh. Dia tulis, makcik tulis kat tabung subuh. Dia masuk duit lah. Letih juga kita nak betul duit RM1, tapi banyak duit lah tu. Macam mana dia masuk, dia penuh, rapat. Tabung subuh. Itulah yang dia buat, dia kata setiap kali penuh, dia akan pulang. Dia akan bagi. Itu amalan dia. Dan ada seorang yang infak kepada Baitul dia tiap-tiap hari tuan-tuan. Saya pun pelik, siapa dia ni tak? Dia akan infak, dia akan maklum. Dia akan terusik. Ustaz, alhamdulillah, doakan saya Ustaz. Tu kerja dia, Ustaz alhamdulillah, doakan saya Ustaz. Doa keluarga saya, tu. Allah hebat tuan-tuan. Sedekah jariah dia buat. Yang kedua tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita dapat yang ni, iaitulah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang kita ajar, walaupun ulama kata dalam isu ini ilmu fardu ain, tapi di mana-mana ilmu yang bermanfaat insya-Allah akan menatijahkan pahala buat kita. Itu sebab Nabi kata khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang mengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Tok guru kita mengajar Quran, ingat tak siapa? Mak kita, ramah tok guru Quran. Bayangkan saya baca Quran, hari ni baca Quran, surah Al-Fatihah berapa kali kita baca? 17 kali sehari. Al-Fatihah 17 kali, Bismillah banyak kali kita baca. Tak termasuk surah yang Quran kita baca setiap hari, tak masuk lagi. Satu huruf yang kita baca, manfaat yang guru tu ajar dulu. Yang kita nak pergi belajar sampai terkencing balik rumah, mak kata pergi pula belajar lagi. Terkencing balik, pergi mengaji. Kita mengaji, nakal-nakal kita pun kita pergi mengaji, tak melawan, tak lari. Mengaji. Apa manfaat dia? Anak murid yang baca Quran, tok guru yang melaba dapat labaan dia. Bukan setakat anak murid tu dapat pahala, tapi tok guru tu dapat juga pahala. Itu sebab orang paling mulia kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ialah guru Al-Quran. Paling mulia sekali. Allah muliakan mereka di dunia, Allah muliakan mereka di akhirat. Ustaz Syarifuddin Asri, waktu saya baru masuk KPN dulu, dia buat ringkasan buku Iqra untuk pelajar lemah baca Quran. Buku Iqra tu, As'ad Humam punya tu, dia ringkaskan lagi. Buat satu-satu modul untuk pelajar lemah boleh baca Quran. Takkah itu pahala besar untuk dia tuan-tuan? Pahala besar sekali tu. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dia. Hari Jumaat, hari solat jenazah, macam solat Jumaat, ramai orang. Ramai. Dan Allah muliakan guru Al-Quran, dia bukan setakat buat modul, dia ngajar pula ustaz-ustaz untuk guna modul dia. Kemudian kita guna pula modul tu, ajar pula anak-anak murid. Kalau kita ngajar 100 orang, takkan tak lekat 10 orang yang baca Quran. Takkan tak lekat 5 orang. Dekat. Dah satu sekolah, 5 orang. Dah di Perak ni berapa buah sekolah kita ada. Dulu dia bertugas di JPM. Sekejap. Nak sebut apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang bermanfaat. Tok-tok guru. Tu sebab kena muliakan tuan-tuan guru kita yang alim ulama ini. Muliakan mereka. Tak. Dulu tok guru kena tengok di pesantren-pesantren di Indonesia. Kalau tok guru tu berjalan, anak murid rapat ke tepi bagi hormat guru jalan. Kita leni, langgar terus guru, jatuh guru tu.
Kenapa? Biar anak murid depan. Ni terbaliknya kita macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling cemerlang sekali, guru Al-Quran Karim. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita ada anak-anak ajar anak-anak kita Al-Quran, paling kurang Al-Fatihah tu, sebab mereka akan baca sepanjang hidup dia. Dan yang terakhir sekali, kalau tak ada juga ilmu manfaat untuk kita kongsi kepada masyarakat, duit pun tak ada untuk wakaf, untuk sedekah, maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita harapkan yang ketiga ni. Kita harap ketiga ni, kalau kita ada zuriat, kata Rasulullah, awwaladin salihin yad'u lahu, ataupun anak yang soleh. Bukan namanya soleh, anak yang baik. Yad'u lahu, bukan setakat soleh, yad'u lahu, mendoakan pada mak ayah dia. Ni anak yang cemerlang, tuan-tuan. Kita tak usah bangga anak kita doktor pakar, lawyer yang paling berpengaruh di Malaysia, hakim yang paling tinggi dalam mahkamah yang tertinggi dekat Malaysia, businessman yang hebat dengan bilion-bilion duit yang ada, tapi sepatah pun tak pernah doa untuk kita. Tak ada guna, tuan-tuan. Kita nak anak walaupun dia kerja biasa-biasa je, tapi setiap hari 5 kali dia akan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 5 kali paling kurang. Kalau kurang, deraka kita macam Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf saya sebut deraka. Kenapa saya kata 5 kali sehari? 5 kali waktu solat yang wajib. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bapa kita kena doa pada mak ayah kita, sebab susah mereka tu kita tak pernah rasa. Sebab kita tak pernah jadi mak ayah, maka kita tak rasa. Satu masa nanti kita jadi mak ayah, baru kita tahu betapa besarnya pengorbanan mak ayah untuk menjadikan kita ni seorang manusia. Tak ada dalam dunia ni namanya bapa, namanya mak, nak anak dia lebih teruk pada dia. Tak ada. Semua nak lebih baik. Kalau ayah seorang peniaga kedai, dia nak anak dia mungkin ada pasar raya. Kalau dia seorang driver, mungkin nak anak dia seorang pilot. Kalau dia doktor biasa MA, dia nak anak dia doktor pakar dan sebagainya. Dia nak lebih. Tak ada anak yang mak ayah cakap, kamu jadi macam ayah ataupun teruk pada ayah pun tak apa. Tak boleh. Macam Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan sangat besar, maka derakalah anak itu tak pernah doakan pada mak dia, dan malangnya seorang ibu dan ayah yang mana mendapat anak yang tak pernah mendoakan kepada mak ayah dia. Malang, amat malang. Dan kita kadang-kadang bila kita sedar, waktu mak ayah tak ada. Waktu masih hidup kita sombong. Waktu masih hidup kita cakap besar, kita melawan. Tak puas hati kita hentam pintu, kita kendang pintu, kita buat macam-macam. Ingat satu masa nanti. Bak pepatah orang kampung saya kata, what you give, you get back. Apa yang kamu dapat, apa yang kamu buat, mu akan dapat balik. Dan benda ni tuan-tuan macam Allah bukan benda yang tak betul, benda betul. Waktu saya nakal, waktu belajar dulu, Cikgu Sofian kata, Keri, dia panggil saya Bakri atau Bakri. Kalau mu jadi cikgu nanti mu akan dapat anak murid lebih teruk pada kamu. Betul kalam cikgu ni tuan-tuan. Walaupun dia bukan waliullah, tapi sebab dia cikgu. Kalau kita buat gitu, maka Allah akan balas. Itu sebab tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai seorang anak, itulah saham kita paling besar. Walaupun kita kerja biasa, tapi kita dapat bagi manfaat kepada orang tua kita dalam kubur, itu lebih manfaat daripada tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangga dengan pangkat kita, kita bangga dengan kedudukan kita, tapi tak pernah kita kenang jasa baik mak ayah kita yang masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kita. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, ingatan saya ni, saya tujukan buat diri saya sendiri dan kepada anak-anak saya dan kepada sahabat-sahabat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Akhir sekali hadirin macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya juga nak maklumkan kepada tuan-tuan yang mungkin terlibat sama menyumbang kepada usaha untuk kami pergi ke Kuantan esok, PKPD Kuantan, walaupun tak masuk kawasan PKPD tu, kita hantar ke tempat Ustaz YB Rosli Jabar Hafizahullah saja. Cadangnya nak dapat 200,000, tapi masa sangat terhad, kita hanya dapat sekitar nak cecah dekat 64,000 saja. Itulah yang mampu kita bawa ke sana dan kita akan gunakan sebaik-baiknya insya-Allah. Jadi sekali lagi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Muhammad Bakri, Syed Ishaq atau lebih dikenali sebagai PU Syed. Alhamdulillah beliau akan jadi khatib dan imam pada solat Jumaat pada hari ini. Minggu hadapan kita akan bersama bertazkirah khatib dan imam jemputan bersama Ustaz Ahmad Munawir Salihuddin, pengetua Sekolah Izzuddin Shah Ipoh, insya-Allah. Tuan-tuan, semalam kita telah melaksanakan ibadah korban di Kota Raja sebanyak 2 ekor kerbau. Terima kasih kepada semua peserta korban dan juga petugas-petugas. Dan hari ini untuk semalam kita dah edar di sekitar Asnaf, di sekitar Meru 2B, dan pagi tadi saya bersama Imam Zuz di sekitar Taman Meru 2C sama dengan Cik Wan kita. Alhamdulillah, terima kasih kerana mengiringi kami. Dan masih ada berbaki yang ada untuk dihadiahkan kepada semua yang hadir untuk solat Jumaat yang mana belum dapat. Yang mana pagi tadi ke semalam dapat, tak dapat lagi dah. Wan jangan ambil lagi dah. Jadi insyaAllah siapa yang belum dapat semalam dan hari ini yang belum saya pergi ke rumah. Jadi siapa yang hadir hari ini yang belum dapat, dapatkan untuk satu rumah satu bungkus, 1 kilo daging kerbau. InsyaAllah lepas solat Jumaat tuan-tuan boleh tunggu di yang ada kuda tu, ada kat kantin kita lah, kantin lama kita tu, ada bawah pokok durian tu, tunggu situ, petugas kita akan bagi pada tuan-tuan. Maksudnya jaga SOP, berjarak lah untuk, jadi insyaAllah kalau ni cukup kot, kalau setakat yang nampak sebelum kita azan ni rasa cukup bagi siapa yang belum dapat. Jadi kalau tak dapat tu saya minta maaf kerana benda yang terhad kan, insyaAllah. Selalunya kita akan buat juga untuk jamuan, tapi oleh kerana SOP tidak membenarkan, maka kita hanya dapat beri daging mentah kepada tuan-tuan pada hari ini yang masih belum dapat. Jadi sekadar itu, saya mohon ampun maaf kita dapat kekurangan dalam majlis kita. Terima kasih kepada PU Syed kerana tazkirah tadi. Dan masuklah. Saya silakan bila yang bertugas untuk melaungkan azan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintah dan menjauhi segala tegah larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba Allah yang terbaik yang beroleh kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Islam menitik beratkan persaudaraan dan perpaduan dalam kalangan umat manusia tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk Islam memupuk persaudaraan dan perpaduan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam Islam terbahagi kepada dua. Pertama, hak kepada Allah dan kedua, hak kepada manusia. Hak kepada Allah merujuk ikatan perhubungan dengan hamba-Nya melalui ibadat bersalat, berpuasa, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan pelbagai ibadat-ibadat yang lain. Manakala hak manusia pula merujuk kepada kaedah menuntut secara baik hak yang telah diperuntukkan bagi diri seseorang manusia dan menghindarkan daripada melakukan kemudaratan. Dengan berlaku adil sesama umat tanpa merampas hak orang lain, kita diseru untuk berbuat baik
dan kita diseru untuk berlaku adil. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kerana Allah dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang berlaku adil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berdasarkan perangkaan pada tahun 2019, Malaysia mempunyai 32.6 juta orang penduduk. 29.4 juta adalah warga negara, terdiri daripada pelbagai kaum yang menganut pelbagai agama dan mengamalkan pelbagai budaya. Sementara 3.2 juta lagi bukan warga negara, merangkumi pelawat, pelancong asing, imigran dan pelarian daripada negara lain. Dalam hasrat mau membina sebuah negara yang aman, harmoni lagi makmur, amatlah penting dipupuk semangat saling memahami, saling menghormati, saling bekerjasama 32.6 juta orang penduduk dalam negara ini, agar tidak ada pihak yang terasa mereka terpinggir, tersisih maupun dizalimi. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, diperhatikan berlaku pelbagai buruk sangka mengakibatkan berlakunya jurang pemisahan dalam kalangan masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, berpunca daripada kurangnya pemahaman dan renggangnya hubungan antara satu sama lain. Keadaan bertambah mudarat apabila isu berkaitan kaum dan agama dan budaya dijadikan modal untuk disensasikan oleh kumpulan politik tertentu kerana mahu mendapat laba politik. Oleh itu, para pemimpin yang diamanahkan dengan tanggungjawab mengurus tadbir negara wajib memberikan keyakinan bahawa setiap insan dalam negara ini mempunyai tempat dan masa hadapan, dan setiap insan dijamin secara perundangan mendapat layanan secara adil lagi saksama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, kami menciptakan kamu lelaki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di akhirat kelak di sisi Allah adalah orang yang bertakwa daripada kalangan kamu. Ayat ini menegaskan Allah menyeru umat untuk bertaaruf, berkenalan antara satu sama lain tanpa mengira jantina bangsa dan kaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mengubah perlembagaan negara dikenali sebagai Piagam Madinah, merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Piagam Madinah digubal berpaksikan konsep rahmatan lil alamin dan semangat wasatiyah, kesederhanaan dalam kalangan masyarakat majmuk yang berada di Madinah ketika itu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesimpulan daripada khutbah pada hari ini adalah, yang pertama, Islam adalah agama yang menitik beratkan keamanan untuk dicapai melalui pemupukan semangat persaudaraan dan perpaduan antara insan yang memiliki pelbagai latar belakang agama, budaya dan bangsa. Yang kedua, masyarakat perlu mainkan peranan memelihara ukhuwah sama manusia dengan mengamalkan semangat saling memahami, saling menghormati dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Dan yang ketiga, dengan mengambil iktibar falsafah, tujuan dan pelaksanaan Piagam Madinah, perlembagaan negara wajib diluhurkan dan undang-undang negara wajib didaulatkan, dilaksanakan secara adil dan saksama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah
usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru para jemaah sekalian agar kita istiqamah berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta tabi'in hingga ke hari ini. Jagalah hubungan dengan Allah dan sama makhluk, imarahkanlah rumah-rumah Allah dengan terus-menerus mengajarkan ibadat dan salat fardu secara berjamaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس كورونا والغلاء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah taufik dan hidayahmu ke atas Raja kami Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Sultan Perak, Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazri Mu'izzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlam Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah Daraja Masyuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim dan seluruh kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يسمعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Teruskan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. لا إله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حمدا الحامدين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله ya Tuhan kami ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah dosa kedua ayah kami ya Allah sayangilah mereka sama seperti mana mereka sayang kepada kami waktu kami masih kecil ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jika ibu dan ayah kami telah pergi meninggalkan kami ya Allah lapangkanlah kubur mereka ya Allah luaskan kubur ibu dan ayah kami ya Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman syurga ya Allah dan kau jadikan kubur ibu dan ayah kami lubang neraka ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ampunkan dosa pasangan hidup kami ya Allah ya Tuhan kami ampunkan dosa anak-anak suriat keturunan kami jadikan anak-anak kami zuriat kami anak-anak dan suriat yang soleh-solehah yang mampu menghadiahkan doa mereka setiap hari untuk kami ya Allah yang mampu menguruskan jenazah kami suatu masa nanti ya Allah yang mampu menjadi benteng kepada agama ini ya dan jalali wal ikram Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junan والجزاء من سيء الأسقام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil B. Usaid. Tuan-tuan selepas solat sunat boleh ambil agihan daging korban. Bagi yang baru datang tadi untuk pengumuman ulangan, tuan-tuan boleh ambil di tu dekat kuda kantin kita tu. Saya tak boleh letak kat surau takut air darah. Jadi bagi belum ambil, belum dapat daripada Kota Raja, boleh ambil satu rumah 1 kilo, satu bungkus, insya-Allah. Petugas akan tunggu di belakang sana. So pada pagi esok kita ada pengajian online bersama Ustaz Halim Nasir dan Ustaz Jafri Abu Bakar jam 10 pagi di Facebook Komplek Tarbiyah Hartul Jannah Kota Raja Ipoh, insya-Allah.